Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Sabah menentang pasukan Kedah, yang mana keputusan memihak kepada pasukan Kedah hasil jaringan daripada Kepa Sherman 1-0. Okey, perlawanan ni sebenarnya adalah perlawanan yang seimbang antara kedua-dua pasukan, yang mana kalau kita lihat daripada segi ball position, kedua-dua pasukan mempunyai position yang sama, iaitu 50-50. Tetapi apa yang menyedihkan adalah perlawanan ni mengganggu corak permainan kedua-dua pasukan disebabkan satu, hujan. Yang kedua, disebabkan hujan yang lebat, padang tu ayak bertakung dan menjejaskan corak permainan kedua-dua pasukan. Tak apa, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Apa tentang kelebihan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan Kedah? Yang pertama, apa yang saya suka tentang pasukan Kedah adalah mengenai Rodney Kelvin. Pada perlawanan semalam, dia membuktikan yang dia adalah seorang pertahanan tengah muda yang memang betul-betul tengah perform buat masa sekarang. Apabila pada perlawanan semalam, dia berjaya merantai pergerakan import baru Sabah, iaitu Joseph Ivancic, tanpa memberi ruang kepada Ivancic untuk masuk dalam kotak penalti pasukan Kedah, dan dia juga berjaya marking man to man untuk menyekat Ivancic daripada melakukan sesuatu daripada dalam kotak penalti Kedah. Jadi pertahanan, kualiti defending daripada Rodney Kelvin ni banyak membantu barisan pertahanan Kedah pada perlawanan semalam untuk mengekang asakan-asakan berbahaya daripada pasukan Sabah. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Kedah adalah mengenai perubahan posisi Robi Ataya dan juga Badrul Bahtiar. Memang sebelum ni kita lihat ada Robi Ataya bermain di tengah, tetapi bermain bersama dengan Badrul Bahtiar dan juga Anu Matin. Tetapi pada perlawanan semalam, Aidil Syahril menukarkan untuk Robi Ataya bermain sebagai attacking midfielder, manakala Badrul Bahtiar bermain di tempat Robi Ataya, iaitu di bahagian kanan. Yang mana perubahan posisi Robi Ataya diletakkan di bahagian tengah pada waktu semalam, pada perlawanan semalam, memberi impak yang positif di bahagian serangan Kedah. Apabila Robi Ataya pada perlawanan semalam, kita dapat lihat dia mampu bergerak dengan bebas. Boleh saya katakan peranan Robi Ataya pada perlawanan semalam adalah free roll di dalam padang, iaitu dia bebas untuk bergerak di mana-mana sahaja dan untuk support bahagian serangan ketika melakukan attacking ataupun ketika melakukan serangan ke arah pasukan Sabah. Jadi impak yang positif ni kita dapat lihat apabila Robi Ataya berjaya assist satu kepada Kepa Sherman yang bermain di hadapan, iaitu melalui satu hantaran daripada half space lah orang kata kan. Tetapi disebabkan miscommunication antara defense Sabah, bola tu berjaya sampai di kaki Kepa Sherman. Jadi perubahan di bahagian tengah ataupun posisi Robi Ataya ni memberi impak yang positif kepada pasukan Kedah dan juga kepada diri dia sendiri untuk dia membuktikan yang dia mampu bermain di bahagian tengah itu dengan baik. Yang mana semalam kita dapat lihat pergerakan Robi Ataya di bahagian tengah memang dikatakan bebas dan dia sesuka hati nak bergerak di bahagian kanan ataupun bahagian kiri. Yang tu yang saya suka. Yang kedua, perubahan posisi oleh Robi Ataya dan juga peranan free roll Robi Ataya di dalam padang pada perlawanan semalam. Okey, yang ketiga yang saya suka tentang pasukan Kedah adalah mengenai peranan Anu Matin dalam pasukan Kedah semalam. Kita tahu pada perlawanan semalam Robi Ataya bermain di bahagian midfield sebagai attacking, manakala untuk Anu Matin pula di bahagian midfield Kedah, Anu Matin lebih berperanan sebagai defensive midfielder yang tulen ataupun orang putih kata pure defensive midfielder, yang mana Anu Matin ni menjadi destroyer, iaitu orang yang akan mengekang asakan pasukan-pasukan Sabah di bahagian tengah. Kita dapat lihat pada perlawanan semalam bagaimana Anu Matin memainkan peranan yang sangat baik di bahagian tengah untuk mematahkan cubaan-cubaan ataupun serangan yang cuba dibina oleh bahagian tengah Sabah pada perlawanan semalam. Jadi dengan adanya Anu Matin di bahagian tengah, dia berjaya menstabilkan dan menyeimbangkan bahagian tengah Kedah, yang mana untuk Ataya berperanan lebih kepada menyerang, manakala Anu Matin berperanan lebih kepada bertahan. Jadi dua player ni saling melengkapi lah. Jadi bila Ataya pegang bola, Ataya hilang bola, kat belakang dah ada Anu Matin ready untuk backup dan juga menghadapi pasukan Sabah jika Ataya hilang bola di hadapan. Jadi dua player ni di bahagian tengah memang memainkan impak yang
orang panggil apa, yang besar kepada pasukan Kedah. Satu daripada sudut menyerang, satu daripada sudut bertahan. Itu yang saya suka tentang pasukan Kedah semalam. Okey, seterusnya memang kelebihan lah untuk pasukan Kedah bermain dalam keadaan hujan lebat, padang basah dan bertakuk. Kita boleh tengok bagaimana pasukan Kedah berjaya enjoy menjaringkan gol dan sebagainya pada perlawanan semalam kan. Sampai boleh buat sliding lah apa lah kan. Jadi itu yang saya suka tentang pasukan Kedah. Apa kekurangan pasukan Kedah pada perlawanan semalam? Okey, kekurangan pasukan Kedah masih lagi kekurangan yang sama, iaitu apabila bahagian midfield dan juga winger pasukan Kedah gagal untuk supply bola kepada bahagian serangan dengan lebih banyak. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat ada beberapa hantaran yang dilakukan oleh pasukan Kedah tersekat disebabkan defense Sabah yang terlalu padu. Okey, dan apa yang saya nak sampaikan adalah kelemahan Kedah ini. Kita boleh lihat apabila Robbie Ataya bermain sebagai free role, dia mempunyai masalah yang sama lagi apabila dia gagal untuk melepaskan bola dengan lebih awal dan dia gagal untuk buat decision making yang lebih awal, yang mana dia selalu nak main skillful, dia nak main acah-acah dan sebagainya. Sebenarnya kalau Robbie Ataya boleh lepas bola lagi awal, dia boleh supply ataupun hantar bola dalam kotak penalti kepada Kepah ataupun Cici Kipri, kemungkinan Kedah boleh menjaringkan banyak gol. Tetapi disebabkan aksi dia yang fancy, tetapi gagal untuk lepaskan bola lagi awal, membuatkan peluang-peluang yang Kedah sepatutnya boleh jaringkan gol terbantut di situ selepas patahkan oleh pertahanan Sabah. Itu kelemahan Kedah yang pertama. Kelemahan Kedah yang kedua adalah daripada segi finishing dan juga positioning bahagian striker, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat beberapa kali bahagian hadapan Kedah, terutamanya Kepah dan Kipri, terperangkap dalam offside trap yang dibuat oleh pasukan Sabah. Itu disebabkan positioning mereka di bahagian hadapan yang tak melihat kepada last man ataupun centre back yang terakhir pasukan Sabah. Yang kedua daripada segi finishing, memang kita kata Kepah punya finishing pada perlawanan semalam agak lawa, tetapi beberapa percubaan sebelum tu gagal dimanfaatkan disebabkan lambat untuk shoot dan juga decision making yang dibuat agak lambat. Okey, itu untuk pasukan Kedah. Okey, kita masuk dalam pasukan Sabah. Apa yang saya suka tentang pasukan Sabah, yang pertama adalah waktu sebelum hujan ataupun perlawanan diberhentikan, pasukan Sabah nampak dominan apabila mereka berjaya menyeimbangi asakan-asakan daripada pasukan Kedah, yang mana mereka berjaya menyerap tekanan yang diberikan oleh pasukan Kedah dan mereka cuba melakukan counter attack dan juga cuba build up gameplay daripada bawah, yang mana kita boleh lihat pada perlawanan semalam Sabah cuba menggunakan bahagian kanan, iaitu gandingan Sadir Ramdhani dan juga Randy Bahrun di bahagian kanan untuk melakukan serangan. Apabila Randy semalam berapa kali dia crossing, tetapi sayang daripada segi kualiti crossing ataupun hantaran lintang oleh Randy nampaknya tak begitu memuaskan apabila banyak hantarannya banyak lepas keluar daripada kawasan permainan. Kadang-kadang tak sampai pun dekat Joseph Ivancic, kadang-kadang bola terlalu tinggi. Tetapi apa yang saya nampak, memang Sabah dominan untuk menggunakan Sadir Ramdhani untuk attack di bahagian kanan ketika melakukan serangan ke arah gawang Kedah. Manakala di bahagian kiri pula, apa yang saya lihat, Sabah mempunyai kualiti yang lebih baik di bahagian kiri, iaitu gandingan Amri Yahya dan juga Alto Linus, yang mana gandingan dua player ni membuktikan yang Alto Linus juga selalu sering melakukan overlapping dan berjaya membuat cutback yang berbahaya ke dalam kotak penalti pasukan Kedah. Tetapi sayang gagal juga untuk menjumpai striker baru pasukan Sabah, iaitu Joseph Ivancic. Jadi apa yang boleh saya cakapkan pada perlawanan semalam, yang pertama saya suka adalah bahagian kanan dan juga bahagian kiri Sabah sama ada pemain sayap kanan iaitu Sadil, pemain sayap kiri Amri Yahya, dan bahagian fullback Sabah iaitu Randy di bahagian kanan, bahagian kiri Alto. Mereka ini saling support dan juga sambung antara satu sama lain ketika menyerang, yang mana Alto dan juga Randy akan support di bahagian hadapan dengan buat overlapping dan mereka juga bantu dalam membuat crossing. Manakala untuk bahagian Sadir dan juga Amri, mereka akan cuba untuk dribble untuk pecah masuk dalam kotak penalti pasukan Kedah dan lakukan cutback. Tetapi sayang apabila mereka gagal untuk menjumpai target man mereka, iaitu striker utama Joseph Ivancic. Itu yang saya suka yang pertama. Yang kedua yang saya suka juga adalah barisan pertahanan Sabah,
yang mana diketuai oleh Risto dan juga Rawisin Batuil, yang mana pada perlawanan semalam di tengah adalah Pak Tesu, yang mana 3 serangkai ini membuktikan yang pertahanan Sabah begitu solid dan sukar untuk ditembusi pada perlawanan semalam apabila mereka pasukan Kedah dah banyak kali attack, banyak kali serang, tetapi bahagian pertahanan Sabah ni still lagi solid. Dan daripada segi perangkap offside yang dibuat oleh pemain-pemain pertahanan pasukan Sabah juga banyak menjadi. Dan apa yang paling penting, memang Pak Tesu juga dikenali sebagai defensive midfielder yang mempunyai peranan yang sama seperti Anu Martin, dan dia berjaya memainkan peranan tersebut dengan baik. Itu yang saya suka untuk yang kedua tentang Sabah. Yang terakhir, apa yang saya suka tentang Sabah adalah gandingan Madinda dan juga Azizan Nordin di bahagian tengah, yang mana kedua-dua player ni membuktikan yang mereka mempunyai corak permainan yang sama dan juga chemistry mereka telah meningkat daripada game ke game apabila mereka berjaya menggerakkan serangan yang berbahaya ke arah pasukan Kedah beberapa kali, tetapi sayang gagal untuk menjaringkan gol. Yang mana boleh saya katakan Madinda dan juga Azizan Nordin ni adalah penggerak ataupun nadi utama pasukan Sabah di bahagian hadapan untuk menggerakkan serangan ke arah gawang pasukan Kedah. Okey, kelemahan pasukan Sabah pada perlawanan semalam hanya satu yang saya lihat, iaitu mereka miscommunication terlalu banyak di bahagian pertahanan. Kita boleh ambil contoh gol pertama Kedah ataupun gol kemenangan Kedah adalah disebabkan miscommunication di bahagian pertahanan yang menyebabkan Kepa Sherman dapat bola dan berjaya menjaringkan gol. Jadi kemungkinan besar faktor yang mempengaruhi miscommunication tu adalah hujan dan juga padang kan. Jadi mungkin dua-dua player miscommunication, bola terlepas. Jadi itu adalah kelemahan yang paling ketara di bahagian pertahanan Sabah apabila mereka terlalu banyak miscommunication dan banyak terlepas bola, kemungkinan disebabkan faktor padang yang licin dan juga faktor padang yang becak. Jadi bukan sekali dua, gol tu satu contoh saya bagi, ada juga kesalahan yang lain apabila Rawisin pun banyak terlepas bola dan sebagainya. Secara overallnya, kedua-dua tim bermain dengan sangat baik. Pada mulanya saya agak akan seri, tetapi keadaan padang dan juga hujan yang menyebabkan corak permainan kedua-dua tim ni berubah. Jadi luck memihak kepada pasukan Kedah apabila salah faham antara defense Sabah menyebabkan Kepa Sherman berjaya mendapat bola hantaran daripada Robi Ataya dan menjaringkan gol kemenangan sekaligus memberikan kemenangan kepada pasukan Kedah. Itu sahaja ulasan saya untuk perlawanan Sabah menentang Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.